All the years of training will be crucial in the critical 5 seconds of a patient's life. To me, it is not just a career, it is also a lifelong commitment. My father was in medical field, and I wish to follow his footsteps in making a positive impact on people's lives. What I do will not only affect the patients, but also their loved ones, their family members, their friends, and the community. KPJ Healthcare University College is focused on running healthcare programs. We have programs like nursing, pharmacy, physiotherapy, medical imaging. We have a total of about 35 training programs at KPJ Healthcare University College. We offer the full range of degrees from diploma degrees up to PhD. At KPJ Healthcare University College, we are training healthcare professionals. And what is critical in this training is the exposure to clinical settings. The real clinical experience, in our case, is gained at our own KPJ hospitals. I'm an orthopedic surgeon and a lecturer at KPJ UC. Coming to KPJ Healthcare University College will give you first-hand experience in working with consultant trainers in the hospitals. KPJ Berhad has a total of 25 hospitals, about 1,000 consultants in the hospitals, 4,000 nurses, pharmacists, physiotherapists, all the range of health professionals. They are excellent private hospitals with state-of-the-art facilities. These are excellent environments, not only for excellent patient care, but for excellent teaching and training of our students at KPJ Healthcare University College. Our country, Malaysia, has shortage of medical specialists. Now, with the facilities available and the number of consultants available at KPJ hospitals, we are offering the training of specialists in Malaysia at our university in combination with the hospital that we have, and also in combination with the cooperation of University Kebangsaan Malaysia. Since I entered medical school, to become an ENT surgeon is always my ambition. I feel very happy to join KPJ Healthcare University as this program provides me an alternative pathway to become an ENT surgeon. The Masters of Otorhinolaryngology and Rhinal Surgery is the master's program in the KPJ Healthcare University College. It's a 4-year program which follows UKM, USM and UM a conjoined curriculum. The hallmark of this program is one-to-one hands-on apprenticeship, whereby the candidate will be posted to the various KPJ hospital and they will be supervised by the experienced consultant in that hospital. This is a breakthrough in the training and teaching of specialists in the country, because this is the first time that training of specialists, medical specialists in the country is being allowed to be conducted at the private hospitals. And this is a testimony of the excellent facilities and the talent that we have in both the KPJ University and also KPJ hospitals. I choose to go to KPJ because for me, among the other universities, KPJ is the best and they provide a good job opportunities when I finish my degree course. What I like most about KPJ is it gives good opportunities to students and exposure to professional environment.
Alright, Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara? Suara okey ke? Suara dengar okay, alright. So, Assalamualaikum and very good afternoon to all. And also, yesterday our Nurses Day. So, I wish happy Nurses Day to all nurses out there. So, Alhamdulillah, bersama-sama dengan kita pada petang ini ialah Dr. Nur Aisyah. Beliau adalah Child Clinical Psychologist from Child Psychology Clinic by Dr. Aisyah. So sedikit latar belakang mengenai Dr. Aisyah. Dr. Aisyah is a child psychologist focused on family therapy, clinical child treatment and psychological assessment. So she received a doctoral in counseling psychology from Mark University, America, and completed child clinical psychology for doctoral program and at the Institute for Child and Family Health, Miami, Florida. So both programs are accredited by the American Psychological Association. She also incorporates play therapy and parent-child interaction therapy into her practice. She also specializes in neuropsychological assessment, such as IQ tests for all ages, psychology assessment, especially for ADHD, autism, dyslexia, emotional, and also behavior tests. So as we know, that depression not only among adults, but also may affect our children. So Kementerian Kesihatan juga ada mendedahkan bahawa nisbah 2 daripada 10 pelajar sekolah telah dikesan mengalami gejala penyakit mental kronik seperti kemurungan yang mungkin bertambah buruk jika tidak diberikan rawatan dengan segera. So dalam era kehidupan yang saling bersaing ini, tanpa kita sedari, sebenarnya ia lebih terdedah kepada kemurungan, termasuklah kanak-kanak serta remaja. So today, Dr. Aisyah will share with us topik depression atau kemurungan di kalangan kanak-kanak, especially currently we are in PKP ataupun MCO. So kita silakan Dr. Aisyah. Okay, terima kasih. Boleh dengar suara saya? Jelas ya? Okay, saya buka chat dekat tepi ni, jadi saya boleh tengok. Alright. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Terlebih dahulu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Nurul Fariza Mustafa selaku Deputy Dean School of Nursing, KPJ Healthcare, University College Nilai. So saya rasa seronok sangat bertuah dapat bersama semua nurse-nurse terutamanya semalam sambutan Hari Jururawat. Okey. Selamat menyambut Hari Jururawat. Okey. Jadi tajuk saya adalah berkenaan dengan depresi di kalangan atau depression di kalangan kanak-kanak dalam masa PKP. Maknanya kita nak kena faham depression ni berlaku semasa dalam PKP. So kalau ikutkan minggu ni, mungkin kita minggu yang ke-8 PKP Okey. Jadi kita nak tengok dulu sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tentang tajuk ni. Okey, saya nak jelaskan dulu tentang kanak-kanak Apakah yang dimasukkan dengan kanak-kanak? Kanak-kanak ni pun dia ada definisinya juga. Okey. So kanak-kanak ni kalau mengikut WHO adalah mereka yang bawah umur 18 tahun. Okey, bermakna daripada lahir sampai umur 18 tahun ni. Tetapi dalam lingkungan umur tersebut, dia ada pembahagian. Contohnya, yang bawah 5 tahun, baby ataupun toddler kita panggil And then daripada early children yang umur 7 tahun hingga 12 tahun. And then middle children, kanak-kanak peringkat pertengahan dan juga kanak-kanak yang kata awal orang kata dah nak masuk alam remaja 18 tahun tu, kini dah dalam lingkungan middle lah juga dah nak ke dewasa selepas 19 tahun. Okey, saya suka nak explain tajuk ini mengikut dia punya kategori
Okey, kalau kita fikirkan PKP kepada kanak-kanak yang bawah umur 5 tahun, apa yang berlaku pada kanak-kanak ini? Okey, kalau kita faham situasi PKP ni memang tak pernah berlaku dalam hidup pun. Orang kata yang pertama kalilah berlaku dalam dunia pun ya. Okey. PKP ni kita semua duduk dalam rumah. Kita duduk dalam rumah. So anak dengan kita, dia depresi ni boleh berlaku jika ibu bapa tidak, orang kata, pandai memainkan peranan. Maksud saya tu ialah, okey, biasanya kita ni kalau yang baby atau yang toddler tu kita hantar pergi ke taska atau rumah pengasuh. And then baby ni pun dah biasa, toddler ni pun dah biasa ada aktiviti. Tiba-tiba di rumah, semua orang dah, orang kata apa? Semua buat hal masing-masing. Banyak kita habiskan masa depan TV, kita masing-masing buat aktiviti sendiri ya. Jadi ini pun antara perkara yang boleh menyebabkan tekanan di kalangan kanak-kanak. Okey. Nanti lepas saya huraikan satu-satu, saya akan kongsikan tentang tanda-tanda macam mana kita nak kenal pasti depresi di kalangan kanak-kanak ni. Okey, kemudian tu untuk kanak-kanak yang umur 5 tahun atau 6 tahun, kita sedia maklum yang sekarang ni pun cikgu sekolah tadika orang kata sangat aktif buat kelas online. Kadang-kadang kanak-kanak ni depres sebabkan dia dapat merasai emosi ibu bapa ni yang pun agak tertekan juga semasa PKP ni. Okey. Sebenarnya betul. Kalau kita nak tahu emosi anak-anak ni sebenarnya dia tengok kita tau. Sebab kita maklum kanak-kanak ni belajar dengan dua cara. Satu adalah daripada observation, maknanya dia observe kita. Yang kedua melalui imitation. So dia imitate apa yang kita buat. So dia akan observe kita. Kita pun rasa restless ya. Saya banyak juga dapat aduan daripada klien kan, dia kata stres anak saya baru tadika tapi dah ada homework semua. So bila parents pun rasa stres, saya tak langsung anak pun nampak. Sebab yelah walaupun online learning tapi kena submit juga, kena hantar, kena update juga. So anak-anak ni rasa macam tak selesa dengan keadaan tu berbanding dengan environment di sekolah, dengan kawan-kawan, dengan cikgu, belajar sambil bermain, berbeza dengan di rumah. Okey, kita tengok pula untuk kanak-kanak yang umur 7 hingga 12 tahun apa yang berlaku. Okey, untuk kanak-kanak yang begini biasanya ialah satu family akan ada 2, 3 atau 4 orang anak. Dan kita tak jangka PKP berlaku dan wujudnya classroom online kan. Itu yang semua orang, mungkin saya percaya masa tu orang mesti fikir kalaulah kita ada lebih daripada satu komputer atau 2 atau 3 kan mudah. Jadi semua dah dengan mak ayahnya lagi work from home kan, berebut komputernya, data tak cukupnya kan jadi itu betul. Tekanan bukan saja kepada kanak-kanak tetapi kepada ibu bapa juga. So bila kita imagine apa yang berlaku dalam rumah, semua berebut-rebut. Yang alungnya yang nak ambil exam pun nak tengok apa kelas online, classroom dia, yang meet lah, yang handout meet semua banyak lah dia punya tools teknologi tentang e-learning ni, yang mana yang sekolah rendahnya, yang tadikanya, yang mana maknya nak pakai ini semua menciptalah suasana yang tidak seronok sebab masing-masing ada tugas dan berebut. Ini yang jadi stres. Sebab kelas online ni, kalau saya dapat feedback juga kadang-kadang saya baca kat Facebook tu, kelas online ni lebih banyak homeworknya daripada kelas yang actual kelas di sekolah. Jadi semua nak kena cepat, nak kena buat kerja kan. Okey. Bagi yang remaja pula mereka akan yang umurnya lebih sikit lah, yang 12 tahun ni, mereka lebih suka nak berteman. Bila dah PKP ni dah tak boleh keluar, dah terkurung dalam rumah, jadi mereka ni sebenarnya nak bersocialize. Jadi sebenarnya kalau kita tengok berbeza peringkat depression ni semasa PKP untuk setiap peringkat umur. Okey. Macam saya sebut tadi, kalau yang lebih muda, yang baby, yang toddler, mereka ni kekok berada di rumah sebenarnya. Sebab kadang-kadang ibu ayah ni tak pandai layan tau. Ini betul ni. Okey. Dia suka di sekolah kan. Banyak aktiviti, ada berkawan, jadi dia orang seronok. Yang pula yang sekolah rendahnya macam tu, nak beraktiviti, kadang-kadang tu bergaduh kan. Jadi suasana di rumah tu mungkin tidak berapa harmoni. Okay. And then kalau yang sekolah menengah tu stres sebab tak dapat keluar. Okay. So kita nak tengok depresi ni. Okay, sebenarnya bila cakap depresi atau depression
Okey, definisi depression ni pun sebenarnya kita nak kena teliti. Kita tak boleh terus kata depressed sebab sebenarnya depressed ni kita boleh sebut diagnose depressed ni apabila seseorang itu telah mengalami keadaan-keadaan ataupun simptom-simptom depression lebih daripada 6 bulan. Apa contoh-contohnya ialah mood swing, mood tak stabil, menangis tanpa sebab, makan, tak boleh nak tidur, itu antara simptom-simptom depresi yang agak heavy. Cuma apabila kita bercakap pasal PKP, dia mungkin adalah stres awal. Sebelum jadi depresi kita stres dulu. Jadi dalam masa 8 minggu ni memang boleh membina rasa stres di dalam kanak-kanak. Okey, kalau kita tengok dalam kehidupan harian kita, kanak-kanak ini macam mana behaviornya adalah reflect dengan environment di rumah, terutamanya yang muda-muda ni, anak-anak kita yang bawah umur 5 tahun, anak-anak kita yang bawah umur 12 tahun, especially 10 tahun lah. Sebab kalau yang 12 tahun, 13 tahun ni dia dah sikit, dia dah puberty issue ni dia dah semacam sikit, dia memang pelik sikit. Saya biasa tengok pattern kanak-kanak yang mengalami depression atau perubahan mood ni, bila umur 12 tahun, 13 tahun ni dia ada macam satu kategori yang sama lah, macam nak kata simptom tu sama. Dia dah start tak bercampur dengan family, dia macam lebih suka sendirilah. Tetapi yang masih boleh di-tackle lagi yang kanak-kanak bawah umur 10 tahun ni, yang masih boleh berinteraksi dengan ibu bapa lagi. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak tahu kanak-kanak dia mengalami stres ataupun depresi. Okey, pertama sekali kalau masa PKP ni kita tengok ada tak, kita bandingkan dia punya tingkah laku, emosinya sebelum dan selepas. Sebelum PKP dan semasa PKP. Katakanlah anak kita ni yang umur 4 tahun happy go lucky, seronok, peta bercakap. Betul sekarang ni dah masuk minggu ke-8 ni dia tantrum. Dia cepat nak marah. Itu tak kena, ini tak kena, itu memang dia dah stres sebab dia dah tak boleh nak keluar. Kita PKPB ni kita boleh keluar lagi. Dah lama duduk dekat dalam rumah, doktor. Duduk dalam rumah. Okey. Jadi dah lama duduk dalam rumah. Betul. Dia punya emosi tu berubah. Sebab kita nak tahu bila budak ni ada masalah emosi, bermaksud dia punya emosi sebelum PKP adalah okey, dalam keadaan positif. Tetapi semasa PKP dia dah lain. Mengamuk lah apalah, tubuh yang tak kena. Okey, satu lagi faktor yang boleh menyebabkan mudah stres, depresi ni, keadaan di rumah. Okey, ialah kita sedia maklum kan, environment di rumah ni penting. Maaf cakaplah, kadang-kadang, ini saya membaca jugalah daripada luar punya report. Situasi di rumah, pertama kalau rumah kita ni bergerak sangat, sempit, penuh padat dengan barang-barang kita kan. Jadi budak tak ada ruang untuk bermain. Ini penting sebab kanak-kanak ni dua benda yang dia paling suka. Dua benda menjadi hidup iaitu makan dan main. So kalau tak dapat, kalau cukup makan tapi main tak cukup, tak puas pun tak boleh juga. Budak-budak dia ada energy. So dia nak express energy dia, dia nak all out betul-betul, dia nak enjoy. Tapi kalau keadaan rumah yang sempit dan ramai pula tu dalam satu rumah, memang menjejaskan emosi kanak-kanak ni. Okey, satu lagi, macam mana anak-anak ni boleh depres? Kalau ibu bapa punya attitude lah, sikap ibu bapa ni kan cepat nak marah. Ini satu lagi bukan dia kanak-kanak yang depres, parents kan ramai yang depres. Sebabnya pertama kita bekerja, pergi pagi balik petang kan, kena handle anak-anak ni. Yang babynya yang setahun setengah pun dia nak handle, yang umur 3 tahun pun macam tu juga, yang 5 tahun pun macam tu. Jadi semua kerja dia nak kena buat dalam satu masa, and at the same time pun work from home juga kan, jadi stres. Ada juga yang kata PKP ni lagi busy daripada bukan PKP sebab semua nak kena buat. Kalau dulu kerja kita sebelum PKP ni, kerja kita bahagikan, cikgu taska jaga anak kita yang kecil, kita pergi office, anak yang sekolah rendah pergi sekolah, balik pergi transit kan. So sekarang ni semua dalam satu bumbung 24/7 tengok muka yang sama. Stres ke tak stres? Itu normal Sebenarnya untuk rasa stres ni adalah normal dalam keadaan macam ni. Tetapi kita kena kawal lah.
jangan kita cepat nak melenting, cepat nak marah, sampaikan ada kes abuse meningkat disebabkan PKP ni. Sepatutnya PKP ni bantu kita membina family dynamic yang utuh, yang kukuh sebab sebenarnya kita busy. Saya percaya ramai orang multitasking person, betul tak? Kita tak buat satu kerja, kita buat banyak kerja. Kan? So masa ni lah sebenarnya family dynamic tu boleh kita bina dengan baik. Tetapi sebaliknya untuk sesetengah keluarga, PKP ni sesuatu yang pada mereka menyusahkan sebab yelah dah semua dah satu bumbung kan, cepat nak bergaduh. Jadi itu yang berlakunya domestic violence pun meningkat, kes abuse anak pun meningkat juga. Okay? Setakat ni boleh? Ada komen? Doktor, saya nak tanya sebab ada juga yang saya baca kan, dia kata depresi ni kan. Saya daripada doktor kata ruang di rumah, ada ke yang mengatakan bahawa kalau kanak-kanak ni lebih bersenam, kemungkinan mengalami gejala depression tu kurang. Betul ke statement tu? Nak kata okey, sebenarnya kita nak kena pasti kenapa budak ini depressed atau stress. Kalau sebab dia tak ada aktiviti dan kita kasih aktiviti boleh menurunkan keadaan stres tu, is okay. Tetapi nak kata aktiviti fizikal ni, kadang-kadang kanak-kanak tak semua suka buat aktiviti fizikal kan. Ramai yang suka sibuk dengan game, dengan handphone kan. Tetapi ia membantu. Sekarang kita tengok orang promote pasal bersukan, bersenam kan untuk improve kita punya, bukan saja kita punya mood tetapi kita punya physical kita supaya lebih sihat kan. Tetapi apa aktiviti pun kita boleh buat sebenarnya. And then satu lagi, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita patutnya penuhi masa dengan anak-anak ni melakukan aktiviti yang lain. Jangan buat benda yang sama yang sekolah buat. Kita asyik nak colour, jangan cepat bosan. Sebab itulah saya pun tahu kadang-kadang parents dia kasih kertas kosong satu kat anak dia, and then dia kasih colour warna kan. Dia kata lukislah, lukis. Setiap hari pun dia orang melukis dekat sekolah. Terutamanya yang tadika, yang taska. Ibu bapa patutnya boleh buat satu aktiviti yang lain. Contohnya, tepung dekat dapur tu kita boleh gunakan, kita boleh letak air, kita boleh kasih dia ramas. Itu pun penting sebab membantu dia punya fine motor kan. And then banyak benda yang kita boleh kreatif sebenarnya. Permainan dengan kanak-kanak ni tak perlu dibeli. Saya selalu fikir macam tu. Kita more to go to nature lah. Macam katalah mesti dekat luar rumah kita ada rumput kan. Cabut rumput tu, lekat dekat atas kertas. Buat benda yang lain. Jadi dia orang suka. Yang buat anak-anak ni dia tak berapa seronok, and then dia punya fokus pun sekejap sebab dia buat benda yang sama. Lagi-lagi suruh mengala, lagi-lagi suruh baca buku yang sama. Kan dia bosan. Jadi kita kena jadi kreatif. Memanglah dalam rumah kita kan, kita tak boleh keluar pun kan masa mula-mula gitu kan. Tetapi kita tak ada pilihan. Bukan kita je mengalami keadaan tu Satu dunia macam tu. Jadi kita kat dalam tu, dalam rumah tu, cuba kita fikir. Boleh je kita suruh anak kita tolong siang sayur, bukanlah kata serius sangat kan. Sayur kacang pun boleh kita patahkan. Jadi benda-benda yang budak rasa excited. Ada orang suruh anak dia baking, buat biskut, dia bermain dengan tu. Saya bercakap ni adalah berkenaan dengan cara kita nak tolong anak kita supaya dia tak depressed. Kalau everyday kita buat benda yang sama, budak-budak bosan. Dan lah dia tak boleh nak keluar. Jadi cubalah kalau lah orang kata ibu bapa tu dia tengok anak dia bosan. Okey, Kak Long, apa kata hari ni mama uli doh, kamu cuba bulat-bulatkan. Dia mesti excited. Budak-budak suka macam tu. Ni kalau kita kata Kak Long, cuba baca buku ni setiap hari, memanglah kena belajar. Tetapi diselang-selikan supaya anak kita ni seronok. Sedangkan kita yang dewasa ni pun stres. PKP ini kan pula budak-budak kan. Sebab dia dah terbatas, dunianya bermain tu dah terbatas dalam ruangan yang kecil. Kalau sesama adik-beradik pun sometimes mereka bergaduh kan. Dia orang perlukan kawan juga kan. Jadi kita ni nak kena kreatif sebenarnya. Kita nak kena kreatif. Okey, satu lagi yang penting bercakap pasal depression ni ialah kanak-kanak yang depressed semasa PKP,
ibu bapa kena betul-betul aware adakah depression ni berlaku sebelum PKP. Tetapi bila masuk dalam zon PKP tu, dia jadi worse lagi. Contohnya, katakanlah ada seorang budak ni, sebenarnya mak ayahnya tak perasan. Dia perasan tapi dia macam tak berkisahlah, dalam denial kan. Anaknya dalam umur 9 tahun, perempuan ni, dia selalu kena bully di sekolah. Ya, dia selalu kena bully, so dia selalu balik rumah merungut, dia mengadu dengan mak ayah dia kan. And then dia ada moody lah, dia selalu moody. So bila PKP ni, dia jadi cepat marah. Sebab di dalam rumah dia tu, dia ada lagi 4 orang adik-beradik. So kebetulan pula bila dah main sama-sama, adalah benda yang berebut dan sebagainya kan. Jadi dia cepat marah. So dia dah develop anger pula dekat situ. Jadi saya nak katakan, depress ni bukan dia berlaku tiba-tiba je start dekat dalam minggu tu. Tetapi ada yang berlaku awal sebelum tu. Tetapi PKP ni jadi penyebab aja yang nak jadi meletup. Faham kan? Okay. Jadi itu nak kena pasti. Bila berlaku keadaan macam tu, untuk anak-anak yang memang depressed daripada awal, maknanya dah lebih daripada 3 bulan, 6 bulan ya, kita tak boleh tunggu lagi. Sebab daripada depressed tu, dia akan jadi lebih serius lagi. Kita tak boleh diamkan. Okay? Okay. Satu lagi saya tanyakan, adakah salah satu orang kata apa, pertukaran cara tidur, cara makan, contohnya terlalu banyak tidur ataupun kurang tidur, dan juga ada perbezaan di dalam berat badan. Adakah itu salah satu simptom depression oleh children? Okay. Dan macam mana kita nak tahu simptom yang mungkin kita ni terlepas pandang lah, macam doktor cakap tadi kan, terlepas pandang. Kadang-kadang macam contoh sekarang ni tengah PKP, memang everyday kita dengan anak kita, kadang kita terlepas pandang yang anak kita ingatkan itu behavior normal. So macam mana yang kita nak to be aware lah untuk kita juga yang anak kita sebenarnya mengalami masalah depression. Okay. Depress ni, dalam psikologi dia ada 3 bidang kita fokuskan. Tiga aspek lah. Pertama adalah kognitif, brain kita. Kedua emosi kita, dan juga yang ketiga kita punya tingkah laku. So depresi ni jatuh dalam dimensi emotions. So kita nak tengok perubahan emosi anak tu. Pertama kena pasti anak kita okey tak? Dia positif tak? Dia happy go lucky tak sebelum PKP? Okay. Kalau dia bertukar sikap semasa PKP, kita kena kenal pasti kenapa. Adakah di kalangan adik-beradik tu dia kena bully dan sebagainya. Tetapi kalau sebut kata tanda-tanda tadi, tanda-tanda ini banyak sebenarnya, dia bergantung pada orang, tetapi generally dia secara umumnya mood swing, mood tak menentu, cepat nak marah, tidur berlebihan pun boleh jadi juga depressed. Okay. Ada orang depressed dia makan banyak, ada orang dia tak lalu makan. Okay. And then kanak-kanak menangis tanpa sebab. Ada yang sukar tidur. Okay. Meragam, tantrum. Budak-budak tantrum. Kadang-kadang yang umur 3 tahun, baru semalam ada seorang klien saya WhatsApp. Anak dia umur dalam 2 tahun lebih, dia tantrum, meragam. Mungkin juga suasana dalam rumah tu bising, budak tak selesa. Perubahan mood. Okay. Banyak benda yang dikatakan tadi tu boleh menjadi punca kepada depresi di kalangan kanak-kanak. Boleh ya? Kita okay, saya ada terbaca dekat sini. I think this one memang interesting kot. Daripada Nur Ashikin, dia kata anak nak buat aktiviti dengan ibu je, dengan ayah tak nak. So ibu stres. Macam mana tu doktor nak menghadapi situasi itu? Anak-anak nak buat aktiviti dengan ibu je, dengan ayah tak nak. Okey, macam ni lah. Sebenarnya stigma daripada dulu, hal rumah ni semua ibu yang buat. Kan kita tak nak sebenarnya macam tu sebab zaman dah berubah kan. Kita boleh, kalau boleh sama-sama kan. Okey, anak-anak tak nak buat aktiviti dengan ibu, kita tengok kenapa Sebab saya pun perhatikan klien-klien yang datang kat klinik saya ni, saya observekan behavior ibu dengan ayah tu. Sebab ini antara sebab, okey, ialah sikap ayah. Ayah ni dia bila dengan anak, dia tak boleh, dia samakan level dia tu dengan anak tu tau, macam orang dewasa.
Dia patutnya kurang sikit, macam bermain. Dia betul intonasi suara, ini semua main peranan. Kan sebab itulah ibu ni lebih lembut. Lebih mendekati. Sebab ayah ni macam dia ada satu apa orang kata, macam budak-budak tengok macam agak kasar sikit kot lah macam tu kan. Jadi dia kurang selesa. Tetapi ada juga ayah yang sporting, yang panggil anak dia, jom Kak Long kita main sama-sama. Yang happy go lucky, yang ketawa, yang maniskan muka. Tak adalah serius sangat kan. Jadi sebab itu kita tengok anak kita attachmentnya dengan siapa? Dengan ibu atau dengan ayah? Okay, bila ibu atau ayah tak ada, yang mana satu dia rasa lebih separation anxiety. Dia anxious dengan siapa? Kalau mak tak ada ke ayah tak ada? Kan Jadi kita nak tengok. Seboleh-bolehnya kita nak anak kita ni dengan ibu ke dengan ayah dia okey. Jadi senang, mudahlah Patutnya cari jalan lah. Kalau kata aktiviti tu dia nak dengan ibu, cari jalan. Ayah kena cari jalan kreatif. Ajak anak tu tadi bermain dengan ayah. Orang kata apa? Engage. Cari satu aktiviti yang membuatkan anak tu engage dengan ayah dekat, katalah dekat ruang tamu kan. Ayah mungkin do something ke kan. Jadi dia tengok, dia datang dekat, dia mahu. Sebab itulah orang kata personality tu penting. Kalau kita agak keras sikit, kita serius sangat, anak-anak ni susah nak dekat dengan kita. Kan ibu ni lebih macam melembut sikit kan. Selalu macam tu kan. Tapi ada je, ramai je ayah yang sporting. Kadang kita tengok yang buat aktiviti bersukan lebih ramai ayah tu sebenarnya daripada ibu. Kan? Okay, ini daripada Ainiah. Aini Ahmad. Stres kena basuh pinggan, basuh baju, multitasking. Yalah betul. Tapi sebenarnya pun kadang-kadang rasa puas kot bila kita buat tu. Ini kayaknya ibu yang stres ni. Ibu yang stres. Boleh juga ibu buat aktiviti dengan anak. Anak boleh tolong lipat baju masing-masing. Itu pun cara juga kita nak aktiviti dengan anak kan. Lipat baju. Siapa lipat baju paling cepat, paling kemas. Jadi dia seronok. Benda jadi fun, bukan jadi macam tugas. Kan jadi kanak-kanak seronok. Okay. Sebenarnya dalam keadaan apa pun kita kena tengok anak kita ni, kanak-kanak ni. Dia punya mood dia okey. Stabil Kalau kita tengok dia macam tak konsisten, mungkin ada sesuatu. Ada sesuatu dalam fikiran dia tu. Okey, sebelum berlaku PKP, anak-anak kita ni pergi sekolah. Cuba ibu ayah tanya. Tanya kepada kanak-kanak ni tentang hal sekolah. Masa ni lah kita nak tengok buku sekolah, kita nak kenal, nak tahu cerita kawan-kawan dekat sekolah. Jadi kita boleh kenal anak kita ni macam mana. Tahu Saya percaya kanak-kanak yang mungkin mengalami stres, depresi masa PKP ni bukan semata-mata dalam 8 minggu ni. Ada dah berlaku banyak benda di luar sebelum berlaku ni PKP. So bila dah duduk dalam satu rumah tu, jadi dia pun dah rasa stres benda-benda yang tekanan-tekanan memang sebelum ni pun dah terbawa sekali dia dah lepaskan geram di rumah. Okay. Ada lagi. Okay. Lagi ni I think soalan ni macam interesting daripada Mariam. Assalamualaikum. Bagaimana untuk membahagikan masa menjaga anak berusia 3 hingga 13 tahun sambil mengajar pelajar universiti secara online? Apa option lain selain memberi mereka gadget kerana ingin mereka duduk diam supaya suasana convenient untuk pengajaran tersebut? Ibu bekerja dan ayahlah yang work from home. Macam mana tu cikgu? Macam mana tu doktor? Ini saya rasa parent cikgu dia rasa ni. Ibu bekerja di luar lah ni. Ayah lah yang ayah work from home. So boleh ke kalau nak bagi optionnya gadget pada anak supaya anak tu duduk diam? Okey, betul. Usia 3 tahun, 13 tahun ni berbeza peringkat umur yang lain dan cara kawalan pun tak sama. Saya assume lah katalah anak ni yang 3 tahun, yang 7 tahun mungkin dan 13 tahun. Okey, yang 3 tahun ni tak ada orang yang nak jaga sebab suami pun bekerja di rumah, isteri pun begitu juga. Okey, work from home ni sebenarnya banyak advantages. Saya tak fikirlah kita mengadap komputer 8-5. Kita tengah-tengah type, tiba-tiba kita dengar mesin masuk dah bunyi, dah habis. Kan? Kita boleh reset sekejap dan kita sambung kerja kita. Okey, kalau
kalau dalam tempoh sedang mengajar online e-learning kepada pelajar universiti, biasanya dah berjadual. Contohnya pukul 3 petang hari Khamis. Jadi kita minta bantuan suami kita sebab kita tak ada orang lain untuk menjaga yang 3 tahun. Sebab rasanya Alung yang umur 13 tahun tu mungkin tak mampu nak handle adik bila dah menangis nanti, nak dokong ke nak susu kan. Sementara kita online dengan student kita. Nak online pun mungkin sejam, 2 jam, lama Okay. So rancang jadual harian tu dengan suami kita. Okay. Dia selesaikan kerja dia pada hari tu. So dia dah tahu kita ada kelas pukul 3 hari Khamis. Jadi pukul 3 hari Khamis tu ayah jaga anak yang kecil 3 tahun ni. Sementara tu anak yang umur 7 tahun dengan 13 tahun tu dia ada aktiviti sendiri. So kita buat kerja dalam bilik. Kita beritahu anak kita, okay, hari ni mama pukul 3 sampai pukul 5 tak boleh kacau. Sebab mama ada kerja. Lepas tu nanti mama keluar. Mama join balik dengan kamu. Kan Jadi kita kena ada tempoh lah masa dan kita kena merancang. Kita kena plan benda tu. Sebab kita, walau macam mana pun kita dalam satu rumah. Kita nak bekerja dalam satu rumah je kan. Dengan anak nak handle kan. Dengan online e-learning. Dengan macam-macam lagi kan. Tapi dalam setting yang sama di rumah. Kan InsyaAllah kita masih mampu boleh handle lagi. Tapi kita kena plan dan bekerjasama lah. Suami kena bekerjasama. Tak boleh suami kata, saya pun ada kerja juga. Tak maulah macam tu. Kita take turn lah. Interesting tu. Itu yang banyak berlaku. Ya betul. Because I think this issue rasanya memang perlukan kerjasama lah. So kadang-kadang suami pun kena take part, isteri pun kena take part kan. Okay, another question ni daripada Asma, dia nak tanya macam mana nak membezakan kanak-kanak itu depression atau hanya stres atau cuma nakkan perhatian melalui cara merajuk ataupun tantrum. Macam mana kita nak bezakan dulu tu? Okay, depress atau hanya stres. Okay, saya nak lukis sikit Sekejap Okay, nampak kot. Saya agak nampak lah. Okay, sebut pasal stres dengan depress tu, saya nak explain sikit lah yang ini Okay, sebenarnya kalau peringkat, ini model ni saya buat, saya fikirkan apabila klien saya ni ramai di kalangan kanak-kanak semuda umur 8 bulan sampai 60 tahun lebih lah. So saya tengok macam mana lah orang yang mengalami skizofrenia tu. Rupanya dia bermula macam ni tau. Peringkat awal hidup kita ni, kita mengalami stres. Ni. Stres Okay, stres ni adalah macam very common. Semua orang mesti mengalami stres ni. Contohnya kita lapar pun kita stres juga. Jalan jam pun kita stres. Tapi kita coping. How to cope? Kita keluar awal. Kita tak mengalami jam, kita sampai office awal. So punch card kita tak merah. Macam tu So kita cope. Okay, yang ini anxiety and then depression tadi. Okay, kalau kita nak kenal pasti macam mana kanak-kanak ni mengalami depress atau stres, kita tengok dulu dia punya punca tu. Kita kenal pasti punca. Kalau saya dengan klien saya akan interview parents yang saya namakan clinical interview session. Saya akan bertanya simptom-simptom dulu dan juga saya akan ambil semua sejarah sekolah ke di tadika, depends pada umur. Okay, sebab kita nak tahu adakah budak ni sekadar stres biasa ataupun dia dah mengalami anxiety ataupun dia dah sampai depression. Okay, macam saya kata, depression ni at least budak ni mengalami simptom seperti dia punya mood tak stabil, mood swing, cepat marah, menangis tanpa sebab, rasa resah, gelisah, bimbang, rasa takut, tak ada selera makan, tak suka bercampur dengan orang, tak berapa suka nak bercakap. Itu dia punya agak heavy tau simptom tu. Okay, kalau kita nak kaitkan adakah anak kita nak dapat perhatian, cuba kita tengok. Nak dapat perhatian, ada tak mungkin berlaku dalam rumah anak-anak kita ni sifat jealous anak-anak ni dia berebut kasih sayang kita kan. Kita nak kena fahamkan betul-betul tu. Sebab dia nak dapatkan perhatian dengan depresi, kadang-kadang dia overlap juga. Dia sebenarnya memang dah depressed. At the same time dia nakkan perhatian.
sebenarnya. Agak kompleks sebenarnya kanak-kanak ni Tapi kalau kita nak teka-teka, kita tengok anak kita tu ada tak paling tak pun dia menangis tanpa sebab, ataupun dia air muka dia selalu murung macam masam, tak seronok, dia tak happy. Dia selalu most of the time dia sedih. Dia sedih. Itu dia depressed. Kalau dia nak perhatian, dia akan selalu nak dekat dengan kita. Dia ada nak buat perangai supaya kita ni boleh bercakap dengan dia, kita bertegur dengan dia, dia nakkan perhatian tu. Tengoklah dekat aku ni. Panggil lah aku ni. Kalau depressed, budak ni muka ni pun dah sedih. Okay, kita tak nak kalau boleh lah kita dekat sini terlanjur ni saya tunjukkan model ni. Kita perhatikan anak kita, ataupun ini sebenarnya model untuk semua lah, kanak-kanak dengan orang dewasa. Bila kita stres, kita jangan biarkan sebab daripada stres ni, terkeluar pula ni. Daripada stres ni nanti, dia boleh pergi kepada anxiety. Dia akan boleh pergi kepada anxiety. Tapi kita ni, most of us, dekat sini tau, tengah-tengah in the middle, stres dengan anxiety ni. Ada resah, ada gelisah. Kalau kita tak boleh cope dengan anxiety, anxiety ni ada 3 level. Mild, moderate and severe. Severe, dah kena makan ubat. And then for your information, anxiety ada berapa jenis? Ada 9 jenis anxiety. Salah satunya adalah separation anxiety, panic attack, specific phobia, dah banyak lagi. Ada 9. Okay? And then depression. Bila seseorang tu dia tak boleh cope dengan stres, and then dia punya emosi ni akan bertambah lebih worse sampailah masuk ke fasa anxiety, kemudian dia boleh mengalami depression sebab dia terlalu memikirkan masalah dia yang tak solve. Depressed ni ada 11 jenis depression. Yang paling famous adalah bipolar dan juga major depression disorder. MDD, major depression disorder. Dan banyak lagi. So kita nak kena tengok. Tetapi ini yang paling saya takut. Bila kita terlalu depressed, kita boleh termasuk ke dalam psikosis ni. Psikosis ni, kenapa? Sebab masa kita depressed, teramat depressed. Sebab depressed ni pun ada 3 level, iaitu mild, moderate and severe. Bila dah severe sampai makan ubat dan kita tak boleh nak kawal juga, ada tu mungkin terapi pun tak konsisten, terapi makan ubat pun tak betul-betul konsisten, kan? Seseorang tu boleh mengalami psikosis. Psikosis ni adalah hallucination atau delusi. Ada 2 jenis. Hallucination ataupun delusi. Hallucination ni dengar suara di telinga. Delusi ni kita ada irrational thought about something. Contohnya irrational thought macam klien saya, dia takut nak masuk lift. Dia kata kalau masuk lift, kalau dia pintu lift terbuka nak keluar je, ada orang tembak. Dia memang takut. Dia akan naik tangga, macam mana pun dia akan naik tangga juga. Okay, hallucination ni ialah apabila kita dengar suara dekat telinga. Biasanya klien saya akan cakap, suara pertama yang dia dengar adalah apabila namanya dipanggil. Apabila nama dipanggil, itu hallucination. Ini saya cakap betul ya. Kalau yang dengar ni, kalau anda tahu anda mengalami keadaan hallucination ni, cepat-cepat sekarang juga jumpa psikiatris untuk ubat. Sebab psikosis ni maksudnya chemical dalam otak kita ni dia dah tak seimbang. Sebab kita terlampau depressed. Tak boleh nak kawal depressed, kita terlampau anxious sangat. Dan sebab kita tak boleh cope. Asalnya sikit je daripada stres. Stres ni. Jadi makin besar sebab kita ni, cara kita berfikir, kita tak fikir secara, kita macam, kita tak nampak benda lain tau. Kita selalu memikirkan masalah tu, kita tak tengok solution. Kita tak train otak kita untuk melihat solution. Kita train otak kita untuk melihat, kenapa aku? Kenapa dia buat macam tu? Kita cek kenapa. Kita tak cakap, kita tak fikir how to solve this. Macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak keluar daripada masalah ni? Macam mana aku nak settlekan hal ni? Itu yang jadi larat-larat tu. Sampailah akhirnya yang skizofrenia ni maksudnya yang dekat buat psikiatris tu. Ini dah serius. Skizo ataupun bahasa kita, bahasa lokal cakap dah tak betul lah. Tak betul. Jadi
anak-anak kita ni sebenarnya awalnya kita kena ajar dia kawal stres. Bila ada masalah, kita kena kena ajar dia macam mana nak kawal stres ni. Okey, macam mana saya cakap kita kena alert dengan perkembangan anak-anak kita ni. Okey. Tak kisahlah Along ke, Angah ke, adik ke kan. 3 orang anak kita ni. Kita nak tengok, kita kenal anak kita ni. Dia okey tak pergi sekolah? Di rumah dia okey tak? Stres macam mana stres? Kita ajar soft stress ni. Contohnya lah, datang sekolah lambat contohlah kan. Jadi bangun tidur awal. Jadi boleh bangun cepat, itu cara nak solve. Kalau tidak, lama-lama nanti dia akan jadi anxiety, dia dah takut pergi sekolah. Sebab dia akan kena panggil dekat perhimpunan, dia akan dimalukan, orang sindir dia. Ini sebenarnya dengar, kalau tuan-puan dengar saya cakap ni, macam remeh aja sebab nak jadi stres tu. Remeh tu lah akhirnya yang ramai kena kat skizofrenia ni tau. Sebenarnya. Sebab kita tak solve problem semasa dekat stres ni. Jadi kita, anak-anak kita tu kalau kita tengok ada perubahan emosi, behavior yang lain, yang macam apa kata, yang macam kenapa ni nak ajak borak pun tak nak, senyap, tak ada saya nak makan kan, tak nak bercampur sangat, suka duduk sendiri atau duduk dalam bilik. Kita kena pasti, jangan ambil mudah. Sebab kita tak nak nanti dia akan jadi lain. Sebab masalah depression ni dia dalam senyap tau, kita tak nampak. Dia bukan macam luka dekat luar nampak kudis, nampak bernanas semua kan, nampak. Tapi yang dalam hati ni dia senyap je. Sebab itulah sama ada anak kita ni depressed atau tak, kita kena rajin bercakap. Two-way communication is very important. Tak kisahlah apa peringkat umur anak kita ni, kita kena banyak bercakap dengan anak kita. Supaya dia tahu ibu atau ayah nak dengar apa dia cakap. Lepas tu, ni satu teknik lagi saya nak ingatkan. Kadang-kadang anak kita dia ada masalah emosi tapi dia takut nak share dengan kita. Kenapa? Sebab kita, bila dia cakap aja kita dah melenting. Bila kita tak kasih peluang. Sebab dia orang akan rasa macam, baik aku senyap, dah aku kena marah balik. Selalu macam tu kan. Contohnya lah, mungkinlah anak kita cakap, okay, mama batu air hilang lah semalam. Kenapa hilang? Dah banyak kali balik. Kita dah tinggi suara terus. Dan relax dulu. Kita ajar dia, okay Angah, botol air kalau dah guna, dah minum, tutup elok-elok, letak dekat tepi beg. Kita tunjukkan step by step prosesnya kan. Jangan kita terus melenting. Okay. Yang kedua, kadang-kadang anak remaja ni, ada juga ni anak remaja yang dia balik sekolah, budak-budak tingkatan 5, dia orang naik motor kan. So kawan dia tumpang belakang. So bila balik rumah, mak dia kata, cepatnya sampai rumah. Oh si Ahmad tumpangkan naik motor. On the way, rumah tu dekat on the way. Jadi mak dia terus, kenapa naik motor? Terus menjerit. Okay, salah. Memanglah salah. Anak perempuan dia naik dengan kawan lelaki tak apa manis. Tetapi kita dengar dulu, kemudian kita tegur anak kita ni. Ada petang kan boleh cakap, Ngah, janganlah naik motor dengan si Ahmad tu. Awak perempuan. Mama, nanti tak elok, tak manis. Nanti kita cakap elok-elok, insyaAllah dia dengar. Daripada kita terus tengking, tinggikan suara kita, itu bukan satu teknik yang baik. Itu nanti budak boleh depres. Dia akan fikir kita kongkong. Dia tak nampak tujuan kita adalah untuk mendidik. Dia jadi macam, budak akan fikir kita ni nagging. Actually kita nasihat, kita sayang, tapi kita tak gunakan cara yang betul. Cuba kita kawal sikit. Nak tegur anak ataupun mungkin doktor kita kata apa, reverse psychology. Reverse psychology, betul. Dia tak boleh tegur immediate sekarang ni. Anak-anak sekarang ni, sebab tahu tak, bilangan budak lari pada rumah setiap hari ni ada tau. Takut kita. Sebab dia orang dah ada internet, dia orang ada dia orang ada WhatsApp, dia orang boleh berjumpa, dia orang boleh share location. And then pula kalau lari pada rumah sekarang ni, dia orang bukannya lapar di luar. Banyak tempat dia orang boleh pergi. Kan? Jadi kadang-kadang banyak benda yang kita nak kena fikirkan. Bukan kata PKP budak-budak depres, tetapi budak depres setiap hari ada budak depres. Dekat sekolah tu, dalam kelas kan. Kita tengok dalam rumah tau. Dalam kelas kita akan nampak. Di kalangan macam saya sendiri lah, saya mengajar universiti kan. Saya cam kalau student saya yang mukanya flat face. Flat face tu macam tak ada emosi, macam muka dia orang gelap pun dia macam tu.
muka statik je, dia banyak fikir, dia banyak benda yang didepreskan. Muka sedih lah saya tengok lah. Jadi kita kena perhatikan anak-anak ni. Yalah, benda ni sangat subjektif. Depression ni adalah emosi, benda yang tak nampak. Dia bukan kata luka ambil boleh tampal, boleh letak ubat kan. Tetapi kita cuba sedaya upaya kita jadi terbaik, sebaik mungkin untuk mengawal depression daripada berlaku. Caranya ialah berkomunikasi dengan anak, bercakap dengan baik dengan anak. Jangan maki hamun, jangan sepak terajang, dan jangan sekali-kali hantuk kepala dekat dinding. Dia akan boleh menjejaskan dia punya IQ. Dia boleh jadi budak lembab. Elok-elok lahir sihat, lepas tu dah kena hantuk selalu dekat dinding, dia jadi lembab. Saya ada klien macam tu. Jadi banyak sangat aspek kanak-kanak ni. And then most of the time kenapa budak depressed pun sebab kita orang dewasa menggunakan kuasa authority kita. Kita besar, kita mak ayah pak lempang aja. Jadi dia kena takut, dia kena buat. Tak boleh. Kita nak didik anak kita ni dengan kasih sayang. Kita nak katakan ini benda betul yang you patut buat, ini benda yang you tak patut buat. Kita tak nak tunjukkan kita ada kuasa sebab besok dia pula akan menggunakan kuasa yang sama pada orang lain. Authority power ni kita tak mau. Kita nak sama-sama faham apa benda yang salah, kita explain dengan baik dan kita solve dengan baik. Saya tengok pun saya tengok sampai saya ada kisah lah, ada e-consultation baru-baru ni kan. Klien saya ni, dia cerita kisah dia. Dia bergantung dengan bapak dia ni. Bapak dia ni memang jenis maki hamun ni. Bermaki ni. Bodoh ke, semualah keluar. Lepas tu siap pukul. Pernah bapak dia ambil kayu nak pukul dia, kayu besar. Dia pun ambil kayu juga nak pukul bapak dia. Kita yang dengar pun macam, kesiannya. Sampai kita tergamak, sebab budak tu tergamak nak pukul, nak berlawan. Sampai dia cakap dengan saya, dia depressed di rumah. Dia depressed sebab suasana memang sangat, sangat stres lah. Sebab mak ayah pun selalu bergaduh. So dia depressed sampai dia terfikir nak ajak kawan pukul ayah. Jadi itu tak seronok lah kita dengar kan. Depression dengan kanak-kanak ni sebaik mungkin awal-awal umur yang bawah 5 tahun ni kita jaga sangat anak kita ni. Baby, toddler, jaga jangan sampai stress, depressed. Relax, bertenang. Budak memang rimas duduk di rumah. Tak boleh keluar. Sekarang ni pun tak boleh keluar dah. Pergi mall pun tak boleh. Bahaya, memang betul. Jangan keluar. Tapi buat aktiviti yang lain sikit. Kasih dia main air kat belakang. Kasih bekas kecil-kecil. Dia seronok main air dalam toilet. Kita nampak. Bukannya dalam ada baldi tak. Cari benda yang saya kata kena kreatif supaya anak kita seronok. Okay, ni doktor bercakap mengenai yang bipolar mental depression tu, ada tak ia dihubung kait dengan family history? Kalau ikutkan articles empirical studies kan, genetik tu yang pertama, poin pertama. Tetapi setakat ini yang saya jumpa kat Malaysia ni, ramai yang cakap dia adalah orang yang pertama mengalami bipolar. Maknanya tak semestinya. Tetapi ialah bipolar ni pun daripada stres yang tak dikawal, kemudian jadi anxiety, anxious, restless, takut, gelisah semua, kemudian pergi kepada depression. Dia mood swing tak menentu. Mood dia cantik aja. Kalau kata ada 1 bulan 4 minggu, minggu pertama dia okey, minggu kedua dia KO, minggu ketiga dia okey. Dia akan begitu. Saya pernah dapat klien dulu, dia bipolar, dia bila marah, dia pergi belakang rumah, dia ambil ayam ke, masa tu kejadian tu berlaku, dia jumpa saya tu, dia kata dia pergi belakang rumah, dia ambil anak ayam, kebetulan ada anak ayam, dia ramas anak ayam tu sampai mati. Kita dengar pun geli. Okey. Kebetulan pula masa tu, ini kisah saya lah, klien saya masa saya buat clinical dulu di US kan. Anak dia pun bipolar. Anak dia akan boleh pukul binatang. Anak anjing dia ada dog kan, pukul sampai mati. Dia tak boleh kontrol. Tapi bila timing okey, dia baik, dia akan berbelanja, dia belanja kawan dia, dia tak boleh kawal. Itu memang kena makan ubat. Kena attend terapi untuk kawal anger. Okey. Yang ini daripada puan
Ni apa, ada soalan daripada Puan Teh Halimatun ni. Dia berkenaan dengan peringkat remaja. So anak remaja ni dia dah bertukar pattern lifestyle, waktu tidur, waktu belajar, mood swing yang semakin ketara. So communication approach apa yang terbaik untuk peringkat remaja macam ni, Doktor? Okey, peringkat remaja terutama umur 16. Saya pegang umur 13 dengan 16. Ini pattern yang datang tahun lepas, sama je patternnya. Orang kata kalau bawa tepung kuih bahulu tu semua bawa tepung yang sama. Mengerus tu kan, ataupun arnab tu kan. Dia bila ni momen yang sangat complicated untuk kita faham. Yang remaja ni, kita dah tak boleh bebel dah. Apa yang kita punya cara parenting kita untuk anak kita yang umur 4 tahun dengan yang 8 tahun tak sama yang dengan belasan tahun ni. Dia lain, dia kena bercakap macam kita bercakap dengan orang dewasa. Kita tak boleh nak menyindir, kita tak boleh nak tinggi suara, kita tak boleh nak, nak provoke dia lagi. Dia tak akan dengar sebab masa ni sifat degil tu memang dah wujud. Kita terpaksa cuba setiap upaya kita cari satu cara yang dia nak dengar cakap, tetapi dia tengok pula personality. Dia ni berkait semuanya. Sebab budak-budak sekarang ni dia dah banyak influence dengan benda di luar. Dia rasa dia orang dah lebih independent dengan adanya info-info daripada social media dan sebagainya. Jadi peranan kita tu dah kurang. Banyak kes-kes remaja macam ni, susah kita nak bercakap. Kadang-kadang dia orang tak nak dengar. Dia orang terkepala dia sendiri. Memang susah. Sehingga kan saya ada fikirlah, banyak kes yang saya jumpa ni, saya nampak ibu bapa ni berusaha banyak. Memang dah betul buat dah. Tetapi anak sendiri menolak. Anak menolak. Banyak sebab. Banyak sebab, bukan kata kita silap. Bukan kata ibu bapa silap, tetapi banyak faktor juga. Faktor cara dia berfikir. Sebab ni generasi, apa kita panggil generasi Z kalau yang umur macam ni kan. Jadi lahir dengan gadget, dia nak lebih independent, dia lebih berani lagi. Dia tak rasa takut. Dia nampak, dia rasa dia boleh handle banyak benda. Jadi dia kurang rujuk dengan kita. Jadi tu yang susah kadang-kadang kita nak handle anak-anak remaja macam ni. Memang payah. Saya tengok tak kisahlah anak remaja ni, sama ada yang sekolah agama, yang saya jumpa yang sekolah agama biasa, yang sekolah agama hafazan, yang sekolah agama yang saya jumpa, klien saya, international school, sama. Sama sebenarnya. Bila dah satu tahap, dia dah dewasa ni, dia dah tak nak kita menasihat. Tapi mungkin saya boleh cadangkan, ada juga macam saya cadangkan kepada klien saya yang ada anak remaja yang ada masalah. Saya kata cuba buat date. Mama keluar dengan anak lelaki. Biasanya anak lelaki ni yang susah sikit nak handle berbanding anak perempuan. Saya kata mama cuba keluar berdua je macam pergi dating. Borak-borak biasa-biasa. Jangan bercakap, jangan memfokus pada masalah. Just keluar seronok, makan aiskrim ke, beli t-shirt selai ke, seronok. Biar dia rasa ada orang, mak atau ayah aku fokus pada aku. Ayah pun boleh buat benda yang sama. Keluar dengan anak lelaki atau keluar dengan anak perempuan. Keluar berdua saja. Just untuk spend quality time. Tujuannya adalah untuk kita bina. Kita pun bina, nak engage lah dengan anak kita. Nak rapat balik. Kita nak bina trust. Budak-budak remaja ni bila time dia mood okay, dia okay. Dia tak all the time tak okay kan. Tetapi pengaruh kawan ni penting. Dengan siapa dia berkawan tu penting. Macam mana kita nak bercakap, nak menasihatkan anak kita, sometimes setting di rumah tak sesuai. Lagi-lagi, Angah, duduk dekat sofa tu, abang nak cakap. Dia memang tak mau. Kita ajak, jom keluar sekejap, kita pergi minum petang somewhere, cari kedai-kedai yang tak ramai orang, bercakap. Abang tengok kamu macam lain je, Angah ada susah hati apa-apa ke? Intonasi kena jaga. Banyak benda nak kena fikir. Because dia orang sensitif. Kita pula, bukan nak kata kita mengalah atau takut, tapi kita ni dah lebih dewasa. Dia orang ni, remaja ni bukan macam zaman kita tau. Bukan zaman yang lahir tahun 70-an, 80-an ni. Dia orang zaman ni lain. Maknanya memberontak. Memang begitulah. Kenapa tak tahulah, memang begitu. Mana yang datang macam tu. Tapi kita nak cari upaya kita supaya dia tahu ada orang yang kasihkan dia. Ibu ayah ni bercakap, dia katakan membebel ni menasihat. Kan secara baik. Dan kita jangan lokek, walaupun anak remaja, jangan lokek untuk kita peluk. Untuk kita usap kepala dia. Atau apa salahnya kalau kita cium dahi dia.
Kan? Sebab kita nak tunjukkan aku ada di sini, aku sayang. Kawan kamu bukan segala-galanya. Jadi sebab kita nak bina rapport yang baik, kita nak ada communication, kita nak trust daripada anak kita tu. Ya? Okey. Satu lagi, saya rasa ni memang selalu berlaku kot doktor. Ni daripada Khairia, dia tanya apa pandangan doktor untuk parents yang suka compare anak-anak dari segi perangai, intelligent, kepandaian, semua langsung apa impact pada anak-anak, especially ni lah masa PKP ni. Okey, logiknya memang tak patut. Kalau kita ni di-comparekan boleh tak? Tak kan? Okey, kita comparekan anak, kita jangan ingat anak tak faham. Walaupun yang umur 5 tahun pun kita comparekan dengan kembar dia 5 tahun seorang lagi, kan dia faham. Budak-budak boleh belajar, dia faham bahasa badan. Sebab saya kata tadi kanak-kanak belajar dengan dua cara, dia akan observe. Dia nampak perbuatan, dia dengar apa yang kita cakap, kemudian dia akan imitate behavior, dia akan imitate. Okey, tak boleh dilakukan. Kalau nak anak anda depressed, stress, compare lah. Saya cakap. Sebenarnya kan kanak-kanak ni kalau kita nak kasih depressed senang je. Kita marah selalu. Marah setiap hari. Salah kecil pun kita marah lebih besar macam tak setimpal. Kalau kita nak anak kita agresif, kita pukul. Sebab pukul akan menyebabkan anak kita agresif. Dia akan berubah. Sebab pukul ni fizikal. Bila pukul ni, kita sentuh, ini memang macam tak boleh accept lah. Dia akan kenangkan benda tu. Dia akan jadi pendendam. Dia akan bersifat agresif. Okay? Jadi memang kita jangan bandingkan sebab kita jangan lupa manusia ni berubah. Anak kita yang 5 tahun dia tak boleh baca, compare dengan kembar dia 5 tahun boleh baca. Tak semestinya dia akan lebih perform nanti. Proses tu panjang. Belum apa-apa lagi pun. Baru je sikit kan Dan saya tengok, saya baru dapat klien sebelum PKP hari tu. Baru start sekolah. Budak umur 8 tahun, darjah 2, datang kat sini. Budak ni bijak, saya tak nampak pun apa masalah dia. Lepas tu bila saya berjumpa dengan ibu, and then saya ada sesi dengan anak tu, rupa-rupanya dia cakap kat saya, dia dah pandai baca umur 4 tahun. Umur 4 tahun, jadi dia cakap saya bosan dekat sekolah, saya tak suka. Jadi pergi sekolah dia kacau kawan. Nampak tak Banyak benda yang kita tak boleh compare sebab kita tak tahu ability anak-anak berbeza. Perkembangan kognitifnya pun berbeza juga. Dia akan capai dia punya. Tapi kita jangan compare. Itu memang sengajalah compare ni. Logiknya kita pun tak nak bos kita compare kita kan dengan kawan kita kan kita akan down. Anak-anak macam tu. Kita compare untuk motivate salah. Kalau kita kata tengok macam Angah tu, rajin aja. Jangan buat macam tu. Alah Angah tu sekejap Angah action dia dengar kan. Ada budak kan. Nanti dia rasa tak sayang dia. Budak-budak dia akan kaitkan macam tu lah. Mama tak sayang adik, sayang Angah. Once dia dah ada perception macam tu, nak ubah susah. Jadi kita kata, oi Angah belajar. Adik pun rajinnya. Padahal dia tak nak ambil buku kan. Tapi kita cakap reverse psikologi. Rajinnya adik. Nampak tadi adik macam pegang buku ya. Cakap macam tu. Tadi mama nampak adik ada biasa lah. Kita cakap macam tu. Galakkan dia. Ya betul. And then satu lagi kita bagi inspect kita compare, kita boleh bagi macam kata-kata pujian kan. Very good. Pandai, kata-kata yang positif. Itu yang saya tahu lah. Jangan cakap something yang negatif dah akan menyebabkan dia negatif. Lepas tu satu lagi, di samping tu kalau kata dia buat sesuatu dia tumpah air, janganlah kita jerit. Sebab itu boleh buat budak lemah semangat. Budak tak ada motivasi dan dia tak ada self esteem. Tumpah aja dia dah kelang kabut kan. Dia takut kan. Separuh kita, most of us lah. Kan dah tumpah tu, siapa suruh tu, siapa ni dah kita dah bebel. Sepatutnya kita kata, it's okay. Tak apa. Ambil kain, mama lapkan. Walaupun kita penat, kita ajar dia, ni kalau dah tumpah buat. Kita ajar dia solve problems. Bukan fokus pada problems tu, air tumpah sebab kamu degil tadi. Sebab degil tadi air dah tumpah. Sebab isi penuh-penuh kan. Sebaiknya kita fokus kepada, it's okay, air tumpah, tak apa, ambil kain lah. Kita ajar dia fokus pada problem solving. Bukan nak highlightkan kelemahan. Bukan nak highlightkan air dah tumpah.
Sebab kita marah tu sebab kita kena buat. Kan? Selalu macam tu kan? Okey, ada soalan ni. Tadi saya ada baca daripada Muhammad Khairul Izwan. Dia tanya, salam doktor. Apakah cadangan doktor kepada ibu ayah bagi menghadapi persediaan mental jika sekolah dibuka dalam keadaan PKP masih dilaksanakan? Okey. Ini pertama, kita tidak tahu lagi, ini jangkaan. Kemungkinan PKP akan dilanjutkan ke ya? Sebab yang kita tahu sampai 9 bulan 6 Okey. Tetapi yang saya maklum pun kalau sekolah dibuka pun hanya untuk yang tingkatan 5 dan tingkatan 6. Okey. Mungkin ayah ni nak katakan persediaan mental dari segi menghantar anak ke sekolah ataupun menguruskan anak-anak yang lain tanpa bantuan yang anak dewasa macam mana kan ya. Tapi itu ada satu proses biasa. Sebab dia sebelum PKP pun dia pergi sekolah. Ataupun mungkin ayah risaukan, Encik Khairul mungkin risaukan masalahnya lah, masalah COVID kan tak selesai. Takutnya social distance tu tak betul-betul jaga oleh anak-anak kan. Itu mungkin juga. Jadi apa yang kita boleh buat, kita terpaksa lah, kita ajar anak kita lah. Jangan terlalu ramai-ramai berkerumun tu semua kan ya. Tapi ini sebab benda ni pun kita tak pasti sekolah buka ke tak. Tapi taska dah boleh buka. Saya dengar kabar mungkin tingkatan 5 akan start bulan 6. Dan tak tahulah mungkin kabar angin atau kabar tak angin pun mungkin sekolah tak start lagi sekarang. Dengarnya next year tak ada pengumuman lagi. Tengah tunggu juga ya. Apa-apa pun itu satu proses yang kita kena tempuh dan kita kena lalui. Cuma kita nasihatkan anak kita untuk jaga kebersihan, bekalkan dengan sanitizer, ajar dia setiap kali dia pegang apa benda semua, basuh tangan betul-betul ya. Jangan dekat sekolah jangan nak pegang tangga, turun tangga tak payah nak pegang. Turun je. Kan selamat dengan kita bersih. Atau berdiri kat beranda tak payah nak letak muka ke budak-budak kan kat sekolah semua dia nak pegang. Jadi kata cakap dengan anak tu keep your hand to yourself. Jangan raba banyak tempat. Jaga kebersihan. Kamu ingat kamu dekat setting sekolah. Ramai kawan-kawan kita tak tahu kawan-kawan kita ni daripada mana, parents dia datang dari mana, macam-macam kan penyakit ni kita tak nampak, tu yang kita takut ya. Okey. Start dulu dengan macam mana menjaga kebersihan di rumah sebelum anak kita bersedia pergi sekolah saya rasa. So ada next lagi soalan, doktor, macam mana kita dah buat silap dengan anak, lepas tu kita nak minta maaf and nak bagi tahu dia itu salah. Macam mana nak terangkan? Okey, saya baru nak sebut. Saya masih sebut authority tadi, saya nak sebut dah perkataan tu tadi pasal minta maaf. Tak ada masalah ya. Kita ni ego. Malulah aku mak nak minta maaf dengan anak. Jangan macam tu. Kita anggap kita sesama manusia. Kita bukan minta maaf pergi melutut dengan anak kita. Biasakan. Kita biasakan macam benda-benda kecil pun. Katakanlah kita nak kasih dia kita nak kasih anak kita biskut lah contohnya kan. Lepas tu terlepas, dia tak sempat sambut terlepas. Mungkin kita dah lepas tangan dulu. So kita spontan kita patut cakap, sorry sayang, mama tak perasan. Kamu tak ulur tangan dia, something like that. Benda-benda kecil ni kita biasakan amalkan cakap maaf, sorry ke apa ke kan. Tak ada masalah langsung. Sebenarnya pada saya lah sangat bagus ibu bapa tidak merendahkan diri anda kita tak rendahkan diri kita pun. Kita bukan nak pergi macam nak pergi salah hari raya tu kan melutut ke tak. Kita cakap dengan anak kita, Angah, sorry lah mama tak salah faham tadi. Ingatkan kamu yang do something, rupanya adik yang ni kan. So cakap elok-elok je ataupun selamba. Sorry lah mama tak sengaja, something like that. Tapi kita jangan kita tak ada ego lah dalam family kita ni. Sebab kita nak bina family dynamic. Family dynamic tu macam piramid tau, yang kukuh kan. Bukan mudah. Kita kena ada sama-sama. Itu yang jadi satu piramid tu. Family dynamic tu kita kata kan. Kena ada give and take, kena memahami, saling bermaafan, tak ada masalah ya. Okey. Kadang-kadang ada orang malu nak mengaku salah. Tak payah cakap terperinci. Cakap aje, minta maaf lah. Something like, you kena atur ayat lah. Sorry lah Angah. Mama tak perasan gini-gini. Macam tu. Jadi supaya anak kita pun fikir,
oh mama tak kisah apa minta maaf kat aku. So next time bila dia buat salah dia pun akan minta maaf dengan kita. Dia tak lokek mulut dia nak cakap, sorry mama tak sengaja tadi. You know, kita nak jadikan itu amalan. Ya. And then soalan ada soalan lagi yang saya nampak ni daripada Salina. Salam doktor, persoalan pasal pukul. Kadang bila kita dah bagi arahan banyak kali secara ilmiah tak jalan. So bila pegang hanger baru semua bangun buat apa yang diminta. Boleh ke kaedah itu digunakan? Tetapi selepas diorang dah buat semua kita ucapkan terima kasih. Boleh ke doktor? Kita buat cara macam tu. Baru jalan. Kalau tak jalan kerja. Nabi pun kata umur 7 tahun tak sembahyang pukul tapak kaki. Okey, ada juga satu lagi hadis dia katakan gantung aja apa tu rotan tapi jangan guna. Kan maksudnya kita boleh acah-acah. Jangan sampai abuse, kasih takut. Tetapi janganlah setiap kali sikit-sikit nak angkat. Sikit-sikit nak angkat rotan kan. Takut terlibas pula. Kan? Kita jangan pukul guna rotan. Kita acah. Rotan tu boleh acah je lah. Betul-betul lah ikut Nabi tu. Dan kita jangan guna tangan untuk lempang anak. Cukup memadai kita daripada awal kita bercakap saja nak tegur anak. Jangan slap. Slap pula depan adik-beradik lain, dia malu. Percaya tak saya cakap budak 5 tahun ada marah tau. Dia tahu malu tau, dia ada harga diri dia sendiri. Yang 6 tahun. Saya cakap ni sebab saya banyak jumpa. Saya dah 12 tahun dalam bidang saya ni. Masa saya dekat US, saya bekerja dengan banyak lapisan masyarakat, kanak-kanak. Jadi saya tengok dia tak banyak beza dia. Dekat mana pun, as long as sebagai manusia biasa, sebagai seorang kanak-kanak, emosi dia orang tu ada tau. Jadi saya kata kalau kita nak mendidik, janganlah kita pukul dan jangan kita gunakan perkataan yang tak elok kat anak kita ni. Jangan, kita kadang-kadang kan, baru-baru ni lah ada klien saya, budak-budak lah. Dia tahu nombor phone kita kan, dia WhatsApp, doktor, mak saya maki saya setiap hari. Salah sikit dia tak sempat nak angkat baju lagi. Baru je hujan turun, dah maki, mana maki saya nak sebut segan. Yelah makilah kan. Kadang-kadang kita tak perasan, kita ni, kita maki, kita marah ni untuk kepuasan kita tau. Bukan mendidik anak. Kalau tak percaya cuba tengok anak yang kita maki tu. Dia buat lagi kan? Mana dia tak dapat ilmu dari situ. Dia tak dapat message yang benda tu jangan buat. Lepas tu nanti bila dia besar sikit dia akan imitate behavior kita. So parenting kita yang harsh parenting tu, parenting yang kasar akan jadi turun-temurun. Selalunya saya tengok ibu bapa yang lebih authoritarian, yang berkasar dengan anaknya sebab masa dia juga dibesarkan secara kasar oleh ibu ayahnya. So parenting tu macam dia pasar from generation to generation. Nampak tak? Kalau acah-acah pukul tu tak apa, alah letak tangan tak apa, kasih takut. Kan Tapi bila dah besar yang dah 12 tahun ke atas tak sesuai kita nak acah-acah gitu. Kita kena bercakap. Tapi ni yang saya bayangkan ni kalau yang bawa hanger, yang takut-takutkan tu yang umur 4 tahun, 6 tahun, yang kecil-kecil sikit tu. Dia mahu lagi, dia rasa takut lagi. Sebab cara kita disiplinkan anak kita ni, cara kita marah anak kita ni, menegur anak kita ni tak sama mengikut peringkat umur. Dia tak sama. Yang besar tak boleh dipukul, yang besar tak boleh dilempang 16 tahun, 17 tahun nanti besok ibu ayah dah lempang dia malam tadi, besok tengok tak dekat dalam bilik. Dia dah lari keluar. Kita tak nak anak kita bergaduh, marah-marah sampai keluar daripada rumah. Because I think whatever it is, dia start daripada rumah dulu kan. Macam mana cara kita didik, kita boleh compare dengan orang lain. Kita nak didik anak kita kan. So bagaimana kita didik anak kita tu bermula daripada rumah. And then I think this is maybe last question lah kot daripada Syarina. Anak-anak stres kerana homework yang banyak. Suasana di rumah juga seperti adik-adik yang ramai yang membuat bising, membuatkan anak-anak semakin nampak stres. Macam mana nak mengatasinya tu doktor? Tambah homework banyak, adik-adik ada ramai kat rumah, bising, so stres. Okay, tak boleh atasi. Ni realiti. Homework dah dapat. Cikgu semua main peranan. Kan?
Cikgu bergebut-gebut hantar homework. Saya notice kalau yang PKP homework lagi banyak. Sebab online saja. Kan? Dia orang tekan, share, homework dah. Semua masuk kan? Betul tak? Okay. Adik-beradik ramai dan adik-beradik kita 6 orang. Kita tak boleh nak ubah. Tetapi apa yang kita perlu buat, kita tukarlah suasana tu. Kita plan, kita merancang masa. Jangan all the time buat homework. Dan saya percaya, yang setakat yang saya tahulah, budak-budak sekarang ni, homework ni dia bukan ada due date lagi. Dia kan ada due date. Tak? Boleh kita submit kemudian. Dan logiknya kita jangan stres. Saya faham kadang tu sebab Carrie pun melalui benda yang sama. Kita pun manusia biasa, kita ada anak kan. Kita boleh, dah terlalu banyak, kalau dah 10 orang anak kita kan. Tapi tak ada dah 10. Dia kena ada berjadual. Orang ni punya turn buat kerja, orang ni kan. Jadi janji buat secara konsisten. Sikit-sikit. Janji nanti habis. Lagipun kita pun tak pasti sekolah buka bila. Dan saya tak fikirlah cikgu akan cek semua kerja-kerja tu. Cikgu saya faham sekarang ni situasinya dia memberi kerja tu supaya tak dipersalahkan. Percaya tak cikgu sekolah tadika kan? Yang sekolah tadika banyak homework. Sebab risau. Sebab risau kalau mungkin parents complain dan sebagainya. Tetapi sometimes kita pun tak faham homework tu. Percaya tak? Dah janda punya homework kita pun tak tahu nak buat macam mana. Agak complicated kan? Jadi take time relax. Perlahan, ya, kita tak boleh, yang ada dah adik-beradik ramai tak boleh nak buat apa. Alhamdulillah, seronok. Jadi kita buat aktiviti. Ajarlah main pondok-pondok, benda-benda yang realiti. Asyik-asyik menghadap buku bosan. Dah pergi sekolah pun macam tu, di rumah more to flexible, penuh dengan aktiviti. Jadi kita ni sebenarnya, pada kita lah juga, kan sebab anak kita dalam tangan kita, dalam setting kita yang kecil comel di rumah kita ni. So kita buat apa yang termampu untuk semua orang rasa happy. Walaupun tak 100% happy, dapat happy 70% pun okey. Dan kena pastilah kalau mana-mana yang depressed tu dia lain behavior budak depressed lain. Dia moody, dia selalu menangis, dia tak banyak cakap, dia suka isolate diri dia somewhere, duduk dalam bilik. Kan dia tak bercampur lama sangat itu kita kena pasti. Dan kalau ada macam tu kena cepat bertindak lah. Jangan kita fikir PKP kot tak keluar. Mungkin banyak benda lain yang kita tak tahu sebenarnya. Okay. Kita pun dah terlajak 14 minit. Okay, doktor, sebelum kita mengakhiri kita punya session today, so what should we do as a parents to overcome this depression among our children sendiri? Apa? Okay. Pertama kena pasti anak kita tu adakah dia stres biasa ataupun depres. Kalau dia stres, sekarang ni saya rasa dia stres lah sebab dia tak boleh keluar. Homework masih ada lagi, walaupun tak pergi sekolah tapi tak boleh keluar rumah, so dia stres. Jadi kita buat aktiviti, memanglah saya tahu ada ramai yang kata dah tak ada aktiviti nak buat lagi dah. Tapi kita kena ajar anak kita how to cope lah with the problems. Cerita dengan dia masalah ni bukan dia seorang aja yang mengalami. Kita boleh juga tunjukkan video YouTube daripada negara luar juga. Bukan kamu saja dalam rumah. Orang lain pun macam tu juga. Jadi kita tunjuk. Sometimes kanak-kanak dia tak faham dengan perkataan. Dia nak kena tunjuk gambar, tunjuk video baru jelas. Jadi kita explain dengan baik lah kenapa kita masih dalam rumah. Sikit lagi insya-Allah kita akan keluar juga nanti insya-Allah. Doctor. So thank you so much Dr. Aisha sharing with us on depression among children. So as a parents, we need to be aware lah on our children behavior, changes of the behavior, and we need to do as early preventive measures sebelum menjadi semakin parah. So sekian and thank you so much for joining us today this afternoon. Salam Ramadan. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan jumpa lagi next topik. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.